Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik murid-murid yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas pendidikan Islam kita tahun 4 pada hari ini. Okey, jadi kita akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini pada muka surat 163. Okey, 163 berkaitan dengan tajuk bidang topik adab. Tajuknya tutuplah auratmu. Okey, tutuplah auratmu. Tutuplah auratmu. Okey, baik. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك ونشر علينا عند رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ولحم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okey. Tak ingat. Tak negak. Tak ingat. Aduh. Alright. Okey. Muka saya nampak kan? Kalau nampak tunjuk thumbs up. Okey. Baik. Cantik. Alright. Pastikan semua buka kamera masing-masing ya ketika pelajaran kita sedang berlangsung. Okey. Okey. Baik. Okey, jadi kita akan teruskan tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan tutuplah auratmu ya, berkaitan dengan aurat kita. Okey, jadi sebelum tu saya baca dahulu pengertian aurat itu sendiri, iaitu aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup, okey, yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Tidak boleh didedahkan. Maksudnya apa? Maksudnya kat sini dia nak menunjukkan kata apa? Kata aurat itu adalah satu bentuk keaiban yang tidak boleh kita tunjukkan kepada sesiapa pun kecuali kepada beberapa orang tertentu. Yang tu apa kita akan belajar kemudian, okey? Kita tak belajar hari ini. Okey. So kamu dah faham? Aurat tu adalah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup. Okey. Aurat adalah bahagian tubuh badan yang wajib kamu tutup dan tak boleh kamu dedahkan. Okey. Faham kan? Faham semua ya? Alright. Okey. Seterusnya antara dalil yang menyebutkan tentang aurat ni adalah okey dalam surah An-Nur ayatnya wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Okey. Allah dah sebut dah. Dan janganlah mereka memperlihatkan ataupun tunjukkan. Okey, tunjukkan perhiasan tubuh ni apa? Perhiasan tubuh inilah yang dikatakan sebagai aurat. Okey, aurat. Okey, perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Maksudnya kecuali bahagian tubuh-tubuh yang dibenarkan sahaja. Bahagian tubuh-tubuh yang dibenarkan sahaja. Maksudnya tak boleh semua. Okey, ada beberapa part sahaja, beberapa bahagian sahaja yang dibenarkan untuk kita apa?
untuk kita boleh tunjukkan, dibenarkan untuk ditunjukkan. Gitu. Faham semua? Okay, faham? Kalau faham, tunjuk thumbs up. Okay, bagus. Alright. Seterusnya. Jadi, berdasarkan daripada dalil di atas, dalil Al-Quran tersebut, menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Bukannya harus, bukannya haram, tapi wajib. Bukannya sunat, tapi wajib. Kita wajib tutup aurat. Apabila kita dah cukup umur, okay, kita dah balik, kita wajib untuk kita tutup aurat. Okay. Jadinya, orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka yang apa? Yang mendedahkan aurat akan apa? Akan mendapat dosa. Akan mendapat dosa dan dimurkai oleh siapa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kamu dah faham, okey? Faham dalil tadi berkaitan dengan menutup aurat. Jadi andai kata kalau kita dah cukup usia, dah cukup usia pula, dah cukup umur, dah balik, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Dan siapa yang mendedahkan aurat, mendedahkan aurat, maka mereka akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi faham dekat situ. Kalau faham, sila tunjuk tanda anda. Okey, bagus. Terima kasih atas respon anda. Okey, seterusnya kita lihat pula pada bahagian berikut. Okey, batasan aurat. Okey, batasan aurat. Okey, baik. Batasan aurat lelaki dan perempuan berbeza. Kamu kena faham tu. Okey, di dalam mazhab Syafi'i, ini adalah batasan aurat yang perlu kita patuhi. Okey, jadi untuk yang lelaki, kita baca yang lelaki. Baik, yang lelaki dari pusat hingga lutut. Maksudnya, dari pusat hingga lutut ni maksudnya apa? Kita tak boleh tunjukkan aurat kita tu, daripada pusat, bermula daripada pusat hingga ke lutut. Hingga ke lutut. Jadinya, kalau yang lelaki, kalau kamu nak pakai seluar, kamu tak boleh pakai seluar pendek. Seluar yang nampak lutut tu maksudnya kamu tak boleh pakai. Kamu tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab itu telah membuka aurat kamu. Kamu tunjuk lutut kamu, automatik dah buka dah aurat. Faham tak? Okay, itu untuk lelaki. Lepas tu pusat pun tak ditunjuk. Maksud di antara tu. Okay, daripada pusat hingga ke lutut, kamu tak boleh tunjuk. Okay, kena tutup aurat kamu. Baik, itu untuk lelaki. Baik, untuk perempuan pula. Okay, untuk perempuan pula, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Okay, seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Kecuali muka dan tapak tangan. Maksudnya kalau kamu pakai baju t-shirt, kalau untuk yang perempuan, pastikan kamu pakai t-shirt yang berlengan panjang. Jangan pakai t-shirt yang berlengan pendek. Berlengan pendek maksudnya kamu tidak menutup seluruh aurat kamu. Terbuka sebahagian aurat kamu. Okay, faham Perempuan kena tutup habis. Pergelangan tangan sahaja. Maksud kat sini sahaja yang boleh nampak. Yang ni sahaja yang boleh nampak. Okay, faham Sini sahaja. Yang lain-lain kamu kena tutup. Tudungnya kena tutup. Kalau macam kakinya kena pakai stokin. Andai kata kalau keluar daripada rumah. Okay, keluar daripada rumah kamu kena pakai tutup habis semua. Jaga aurat kamu. Okay, faham semua? Okay, baik. Kalau faham, sila tunjuk thumbs up anda. Cantik. Alright, bagus. Okay, seterusnya. Ni ada tulis tazkirah ni. Tazkirah daripada Ustazah. Jadinya saya nak minta Syarifah. Syarifah tolong bacakan untuk kawan-kawan yang dekat tazkirah ni. Okay, buka mic kamu. Okay, baca. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan mafhumnya. Ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat.
Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Riwayat Muslim. Okey, baik. Terima kasih kepada Sharifah di atas pembacaan tazkirah daripada Ustazah tadi tu. Okey, jadinya Nabi Muhammad pernah bersabda dengan mafhumnya. Mafhumnya ni maksud apa? Kita ambil maksud dia. Kita ambil daripada huraian dia. Okey, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat. Perempuan-perempuan yang membuka aurat. Okey, yang cenderung melakukan maksiat. Bila kata maksiat ni bukan semestinya dia berzina ke apa ke. Kadang-kadang maksiat yang dibuat tu adalah maksiat contoh. Maksiat yang paling kita tak sangka kita selalu kita buat adalah bergosip. Cerita di belakang orang, cerita buruk pasal orang dekat belakang. Itu pun salah satu bentuk maksiat juga tu. Okey, maksiat. Lepas tu, maka kepala mereka pula ada apa? Ada sanggul. Sanggul seperti bonggol unta. Maksudnya kalau kamu pakai tudung, tu ada sanggul dekat belakang. Nampak sanggul tu. Nampak tinggi sanggul tu. Okey, nampak tinggi sanggul tu. Ya, macam apa? Macam bonggol unta sengit. Maksud bonggol unta yang sengit. Okey, bonggol unta yang sengit. Jadinya mereka ni tidak akan dapat masuk syurga. Okey, serta tidak dapat bau syurga tu. Tidak dapat mencium bau syurga. Ada kata kalau macam nak mencium bau syurga pun tak boleh. Okey, apatah lagi nak masuk ke syurga. Sebab itulah untuk para wanita, okey, kamu sangat-sangat perlu menjaga kehormatan diri kamu. Okey, kamu kena jaga aurat kamu. Okey, jaga aurat kamu supaya apa? Supaya kamu tidak terkena dengan apa? Dengan siksa api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak elakkan itu. Lepas tu kalau kamu pakai tudung pula, pastikan tak ada nampak bonggol unta dekat kepala kamu tu. Okey, rendahkan sanggul kamu tu. Jangan bagi nampak. Okey, itu cara untuk kita nak mengelakkan diri kita daripada mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka nanti. Okey, jadi faham untuk perempuan Perempuan ni memang dia agak strict sikit bab aurat ni. Jadi kamu kena jaga betul-betul. Okey? Baik, faham semua? Kalau faham, sila tunjuk samzak anda. Okey, faham Alright. Ryan faham Okey, bagus. Okey, baik. Sekarang kita pergi ke muka surat yang seterusnya. Muka surat 164. 164. Okey, baik. Sekejap Okey, baik. Jadi, dekat sini kita akan bacakan beberapa adab berpakaian. Okey, beberapa adab berpakaian. Okey. Baik. Adab yang pertama, kalau kita nak berpakaian, kita nak pakai baju, kita nak pakai pakaian kita, yang pertama sekali kita hendaklah membaca doa. Okey, kita hendaklah membaca doa. Okey, membaca doa. Okey, baik. Seterusnya, selepas membaca doa, okey, kita memulakan anggota sebelah kanan ketika hendak memakai baju. Okey, kalau kita nak pakai baju, okey, mulakan dengan sebelah kanan dahulu. Okey, pakai dengan sebelah kanan dahulu. Kita nak ambil sunnah, okey, nak dapat pahala berpakaian, nak pakai baju tu. Okey, mula dengan sebelah kanan. Baik, seterusnya yang ketiga, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Okey, andai kata contoh kamu pakai kasut. Okey, kamu pakai kasut. Kasut tu adalah salah satu daripada pakaian juga kan? Kan? Betul tak Is? Kan Is kan? Kan? Okey. Nampak temenung jauh tu nampak Is tu. Okey, baik. Kasut. Okey, kalau kasut, kalau kamu nak pakai, mula dengan kaki kanan. Pakai selum kaki kamu tu, mula dengan kaki kanan. Barulah kaki kiri. Okey, manakala kalau nak buka pula kasut,
buka dengan kaki kiri dahulu. Okey, buka kasut tu daripada kaki kiri dahulu, barulah kaki kanan. Okey, faham dekat situ? Okey, itu nombor 2 dan nombor 3 lah. Okey, maksudnya adab berpakaian ni tak kisahlah kita nak pakai apa pun, biarlah kita mulakan dengan mulakan dengan sebelah kanan dahulu. Pakai baju mula dengan belah sebelah kanan. Kalau macam nak buka pula, buka dengan sebelah kiri. Okey, dan yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Menepati syarak ni apa dia? Tak dengar. Siapa yang tak dengar? Yang lain dengar ke? Jelas ke? Yang lain kalau yang jelas tolong turut thumbs up. Jelas. Oh, jelas. Kenapa? Jelas. Jelas. Ain Sofia, apa ni? Alicia Sofia tak dengar? Tak dengar ke Alicia Sofia? Ya. Lisha. Alicia tak dengar ke? Saya rasa semua jelas je. Oh, yang tu mungkin line kamu kot. Line saya dekat sini okey je. Wi-Fi. Yang lain semua okey kan? Line semua okey kan? Kalau okey, angguk. Okey. Baik, saya sambung Tak apa. Aisyah, andai kata kalau kamu tak dapat nak dengar betul-betul, tak apa, jangan risau. Nanti saya akan sharekan rakaman pembelajaran hari ini, okey? Nanti saya akan share. Macam biasalah. Saya akan share apa dalam YouTube, nanti saya akan bagi line pula. Link. Gitu. Okey? Alright. Baik. Yang terakhir, nombor 4. Kita ulang balik. Memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey. Memilih pakaian yang menepati syarak ni bagaimana? Okey. Mestilah apa? Mestilah pakaian tersebut longgar. Okey. Tidak jarang. Okey. Tidak jarang. Lepas tu labur. Kalau perempuannya, tudungnya perlulah labur. Okey. Menutup dada. Okey. Lepas tu kainnya tidak jarang. Okey, tidak jarang. Lepas tu kainnya jarang ni maksudnya tidak nampak ke kulit lah. Gitu. Faham Diri Zafran? Kalau faham, tunjuk thumbs up. Alright, cantik, bagus. Okey. Maksudnya kita perlu apa? Perlu pilih pakaian-pakaian yang menutup. Maksudnya apa? Yang menutup anggota badan kita daripada dinampak oleh orang yang tak layak untuk tengok. Gitu. Faham semua? Faham semua? So, jadi 4 tadi. Yang pertama, adab-adab kita berpakaian. Yang pertama adalah membaca doa. Lepas tu yang kedua, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. Lepas tu yang ketiga, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Ketika membuka pakaian. Dan yang terakhir, memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey. Kita dah faham dekat situ. Jadi kita tengok apakah ciri-ciri yang menepati syarak selain apa yang saya sebut tadi. Okey, kita pergi dekat poin yang bawah tu. Ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, baik. Okey, ini ada 4 ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey. Ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Baik, yang pertama. The first one is menutup aurat. Of course lah. Bila kita dah pakai pakaian yang menepati syarak, mestilah penutup aurat. Kalau lelaki, mestilah pakai seluar panjang yang menutup apa? Yang menutup pusat hingga ke lutut. Okey, kalau perempuan pula menutup seluruh badan dia. Kecuali muka dan tapak tangan. Okey, lepas tu yang kedua. Tidak ketat. Bila kata tidak ketat. Yes, tidak ketat maksudnya longgar lah. Okey, longgar. Macam tu. Tidak ketat tu maksudnya longgar. Ketat tu maksudnya maksud lain, bukan ketat betul-betul. Itulah itu dia cakap tu. Tidak ketat maksudnya dalam maksud lain, sinonim dengan tidak ketat ni maksudnya longgar lah pakaian tersebut. Gitu. Kena pakai pakaian yang longgar. Bukan antonim, sinonim. Sinonim ni sama maksud.
Tidak ketat, bukan kata ketat. Saya tak kata ketat. Saya kata tidak ketat. Tidak ketat sama masuk dengan longgar. Faham Aziz Zafran? Okey. Tapi Okey, kalau tak bagus. ada tidak tu baru. Kalau tak ada tidak tu baru antonim. Yes, betul. Barulah antonim. Pandai pun. Kalau kata apa, antonim kepada longgar, kalau antonim kepada longgar adalah ke? Ketat. Yes, pandai pun. So, kalau kita nak pilih baju, pilihlah baju yang tidak ketat ataupun longgar. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak jarang hingga menampakkan warna kulit. Aurat yang tertutup. Tidak jarang hingga menampakkan. Menampakkan apa? Menampakkan warna kulit aurat yang ada pada tubuh badan kita. Contoh kalau macam perempuan. Perempuan pakai baju, okey, baju tangan panjang. Okey, betul dah. Longgar-longgar dah. Betul dah. Tiba-tiba jarang nampak kulit dekat nampak kulit badan kamu tu, kulit tubuh kamu. Adakah pakaian tersebut itu menepati syarat atau tidak? Of course lah tidak. Betul tak? Okey, dengar baik-baik. Pertama, okey, kamu dah tutup aurat dah. Kamu dah pakai baju. Okey, pakai baju tudung dan sebagainya. Lepas tu kamu dah pakai baju, bajunya longgar. Okey, bajunya longgar. Lepas tu, yang ketiga. Yang ketiga, tiba-tiba kain baju kamu itu menampakkan kulit baju kamu. Kulit baju kamu. Bukan koyak. Bukan koyak. Jarang. Maksudnya apa? Boleh nampak. Macam ala-ala Lucina tu macam nak cakap meh. Kain yang boleh kain nipis. Pandai. Kain yang nipis gitu. Betul. Kain yang nipis. Jadi bila kain nipis ni nampak kulit kamu. Bila nampak kulit, benda tu dah tidak menepati ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Tak boleh pakai macam tu. Jadi kamu kena cari kain yang tebal, tidak menampakkan kulit pakaian kulit tubuh kamu. Okey. Jadi itu poin nombor 3. Dan yang terakhir, tidak menonjol. Okey, tidak menonjol dan menarik perhatian. Tidak menonjol dan menarik perhatian ni maksudnya apa? Contoh, kalau perempuan, kalau kamu pakai baju, okey, kamu pakai baju, tangan panjang dan sebagainya dah kan. Tetapi masih lagi ketat. Itu dah menonjolkan dan menarik perhatian ajnabi kamu ataupun pihak lelaki. Jadi kamu kena tutup betul-betul. Contoh tudung kamu, pastikan tudung kamu itu telah dilabuhkan. Telah dilabuhkan. Tidak boleh apa? Tidak boleh dalam keadaan tidak labuh. Gitu. Okey. Maksudnya tidak boleh menarik perhatian lelaki lah. Tidak boleh menarik perhatian lelaki daripada apa? Melihat kita gitu. Faham semua? Okay, faham? Faham Ikram? Okay, bagus. Alright, bagus. So, okay, takat itu dulu. Kita punya pembelajaran pada hari. Saya akan sambung lagi pada muka surat 165. Okay, muka surat 165 kita akan jumpa pada Google Meet hari Khamis. Ustaz, ada kerja sekolah ke? Kejap lagi saya pergi lah. Ni risau. Kejap lagi saya bagi Google Form. Korang tunggu je. Sekejap lagi lepas kelas nanti saya terus post soalan. Okay, post soalan. Alright. Baik, sebelum. Masalah apa Ustaz? Ada. Dalam Tadi Google Form. Korang tengok je lagi. Sekejap lagi saya tengok. Sekejap lagi saya bagi. Tunggu je. Okay, baik, sebelum kita berakhir. Okey, Ustaz. Sebelum kita berakhir, okay, kita refresh balik, kita remind balik apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okay, baik, saya nak minta Aziz Zafran dahulu. Okay, nyatakan pengertian aurat tu. Apakah pengertian aurat? Baru saja saya nak cakap. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup. Okey, Saya bagus. tengok buku. Saya Betul. cuba je macam saya teka je tapi betul kot. Ya, betul. Betul lah tu, tak salah. Okey, aurat ialah tubuh badan yang wajib kita tutup. Kalau macam bahasa kita sendiri tak ikut bahasa buku adalah
Aurat itu adalah bahagian yang wajib, bahagian tubuh badan yang wajib kita tutup. Itu je. Kamu kena ingat yang tu je. Itu maksud aurat. Aurat ialah bahagian yang wajib, bahagian dalam tubuh badan kamu yang wajib kamu tutup. Okey, baik. Terima kasih Adi Zafran atas respon anda tadi. Okey, baik. Seterusnya, apakah hukum kita menutup aurat, Wan? Apakah hukum kita menutup aurat, Wan? Wajib. Wajib. Bagus, betul. Betul. Itu jawapan yang saya nak. Okey, wajib kita menutup aurat. Okey, baik. Seterusnya, saya nak tanya berkaitan dengan batasan aurat lelaki dan perempuan. Baik, Syarifah. Okey, nyatakan batasan aurat, batasan aurat seorang lelaki yang telah balik. Daripada pusat hingga ke lutut. Okey, betul. Alhamdulillah, daripada pusat hingga ke lutut. Maksudnya kita kena jaga kawasan tersebut. Okey, baik, bagus. Seterusnya yang lain. Mana ni? Saya tak nampak muka ni. Kamera pakat tutup semua ni. Mana Ci? Tunjuk muka kamu. Tunjuk kamu. Okey. Tak apa. Kalau macam ada masalah, saya faham lah. Tapi yang tak ada masalah tu. Yang tak ada masalah tu. Tolong buka sikit. Okey. Alright, baik. Okey, baik. Seterusnya, Arif. Okey, nyatakan pada saya batasan aurat untuk seorang wanita ataupun seorang perempuan yang telah balik. Yang kita telah belajar tadi. Badan kecuali dua tapak tangan dan kaki. Okey, betul. Okey. Seluruh tubuh badan kecuali muka dan dua tapak tangan. Okey, bagus. Okey, terima kasih Arif. Okey, baik. Itu berkaitan dengan pengertian. Okey, berkaitan dengan pengertian. Lepas tu hukum kita menutup aurat dan batasan aurat lelaki dan perempuan. Sekarang kita pergi pula. Okey, kita pergi pula kepada adab-adab berpakaian. Okey, adab-adab berpakaian. Baik, saya minta Is, tolong sebutkan satu adab berpakaian. Buka mic. Tak apa, kalau nak tengok buku ikut ya, boleh je tengok, tak ada masalah, saya tak marah pun. Ajak. Alah. Nampak. Ya. Tak apa, kita belajar, tak kisah, boleh je tengok buku, tak ada masalah. Okey, baik. Siapa ni? Diamond hijau ni siapa? Ikram ke? Ikram nak jawab dulu. Okey, tak apa, Ikram jawab dulu. Is hold kejap. Ikram. Ya. Feedback. Apa dia? Membaca doa. Okey, membaca doa. Yang pertama perlulah membaca doa. Okey, bagus. Seterusnya, Is. Ya. Nombor 2. Memulakan Mulakan dengan tangan kanan. Anggota sebelah kanan. Anggota sebelah kanan. Okey. Baik, itu kalau memulakan kan. Okey, baik. Seterusnya, Humaira. Siti Humaira. Yang ketiga. Memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Okey, memulakan anggota di sebelah kiri ketika kita membuka pakaian. Okey, seterusnya siapa pula yang nak baca? Tekan raise hand tu. Dah tutup. Humaira, orang lain lah pula Humaira. Siapa? Siapa yang nak jawab tekan raise hand tu. Okey, baik, Ikram. Nombor apa Ustaz? 4 Ustaz? Ya, nombor 4. Memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Menepati syarak. Bagus, alhamdulillah. Itu adalah adab-adab kita berpakaian yang telah disyaratkan, yang telah diajarkan oleh Islam. Okey, baik. Seterusnya,
ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, Akilah. Akilah, sila sebutkan satu ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Menutup aurat. Okey, menutup aurat. Bagus. Seterusnya, yang kedua, Aisyah Safia. Mana tak Tidak nampak muka? ketat. Mana tak nampak muka? Mana tak nampak muka? Muka mana muka? Okey, lagi sekali. Tidak ketat. Okey, tidak ketat. Bagus. Tidak ketat. Contoh macam Aisyah Safia pakai itulah. Tudungnya labuh. Okey, tudungnya labuh. Pakainya tak ketat. Okey, bagus. Terima kasih. Baik, seterusnya yang ketiga, Ashikin. Tidak jarang hingga menampakkan warna kulit Aurat. Aurat. Warna kulit aurat. aurat yang ditutup. Okey. Tidak jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Okey. Dan yang terakhir, yang keempat, Duha Miasara. Tidak Menonjol. menunjul dan Menarik. menarik perhatian. Okey. Tidak menonjol dan menarik perhatian. Bagus. Bagus. Duha Miasara. Okey. Baik. Yang terakhir sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini. Okey, Sharifah Izahra. Okey, berdasarkan hadis yang telah kamu baca tadi, yang tazkirah tadi tu kan. Okey, apakah rumusan ataupun kesimpulan ataupun pengajaran yang kamu dapat daripada hadis tersebut? Boleh ceritakan tak dekat kami semua? Kita wajib untuk menutup aurat untuk mencium bau syurga dan masuk syurga. Kita juga tidak boleh menunjukkan aurat kita ataupun pakaian yang menunjukkan. Kita juga tidak boleh pakai pakaian yang menunjukkan yang menarik perhatian. Okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih di atas respon anda, Sharifah. Okey, Sama-sama. jadi itu adalah rumusan ataupun kesimpulan yang Sharifah berikan kepada kita. Ustaz sempat. Apa dia? Apa dia, Ada Humairah? power. Tak ada apa. Okey, tak ada apa-apa. Tutup dulu lah kan. Okey. Baik, jadi itu ada kesimpulan. Maksudnya kita sebagai umat Islam, umat Islam yang ada ada landasan hidup. Maksudnya kita ada panduan hidup kita. Wajiblah untuk kita menutup aurat. Menutup aurat kerana apa? Kerana itu adalah sebahagian daripada kewajipan kita sebagai seorang Islam. Kita wajib menutup aurat. Sebab itu memang kewajipan kita. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bila kata hukum wajib, kalau kita buat, dapat pahala. Tapi kalau kita tinggal, dapat dosa. Dapat dosa. Jadinya, untuk mengelakkan kita dapat dosa, maka jagalah aurat masing-masing. Jagalah aurat masing-masing. Okey, tak apa. Kita akan sambung lagi kelas kita berkaitan dengan tajuk yang sama ini, tutuplah auratmu ni pada hari Khamis ini. Tetapi sebelum itu selepas ini saya akan kongsikan tugasan yang perlu kamu laksanakan pada hari ini. Okey. Sekejap lagi saya akan send tugasan tersebut di dalam grup grup Telegram Pendidikan Islam kita. Okey. Alright. Boleh semua? Okey. Baik, sebelum bersurai. Sebelum selesai. Ada apa-apa persoalan? Tak ada. Pakai giling kepala je. Ada Ustaz, saya. Apa dia, Ryan? Itu Jangan tanya aku soalan, masuk. kejap. Jangan tanya soalan-soalan ni dah lah. Jangan tanya soalan konspirasi dah. Ada Tanya ya. soalan kata. Kamu nak tanya soalan apa? Ryan? Tak boleh ke Ustaz nak tanya soalan konspirasi. Yang tu bukanlah. Yang tu janganlah tanya dalam ni. Yang ni pendidikan Islam. Nak tanya nanti tanya dalam grup ke apa. Okeylah. Okeylah. Okey, Ryan. Kamu nak tanya apa, Ryan? Saya tanya mak saya apa maksud bulan terbit belah utara. Mak saya cakap tak tahu. Saya pun tak tahu. Apa maksudnya, Ustaz?
Bulan terbit sebelah utara. Matahari terbit utara. Matahari. Apalah dia ni? Baru je tengok Matahari terbit utara ke matahari terbit barat? Matahari terbit utara ke utara? Barat. Barat. Oh, Soalan macam tu buat apa? Oh. Pergi tanya saintis. okey. Baik, matahari terbit. Dia mula. Okey, baik kelas. Matahari terbit di sebelah barat tu, okey, adalah situasi apa ataupun adalah tanda-tanda besar. Okey, tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, di mana pada ketika itu segala amalan kita, taubat kita tidak lagi diterima. Dalam maksud lain, pintu taubat telah pun tutup. Telah ditutup. Gitu. Nak cerita panjang kita jangan cerita kat dalam ni. Yang ni subjek pendidikan Islam, tutuplah auratmu. Boleh lah Ustaz, boleh lah. Nanti boleh kita lah. sembang ke dalam grup-grup lain, okey? Telegram. Dalam Telegram ke dalam grup korang tu lah ada jempat tu kan. Ya. Ustaz ada Syarifah. Ada. Ada lah. Ya, Syarifah. Ada. Okey, yang lain diam jap. Syarifah nak tanya. Sebelum Nabi Muhammad lahir kan Ustaz, macam mana orang nak mengucap 2 kalimah syahadah? Kan dia asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu Nabi Muhammad belum lahir lagi. Macam masa zaman Nabi Musa, Nabi Isa. Oh, soalan tu sangat menarik. Nanti okey. Nak cerita dalam ni mungkin susah sikit. Nanti saya akan jawab soalan tu nanti. Okey. Dekat dalam grup. Telegram ya, dalam pendidikan grup. Islam. Dalam Telegram ke dalam grup WhatsApp ke nanti saya akan beritahu. Okey Ustaz, terima kasih. Alright. Okey, baik. Sebelum kita tutup, okey, semua buka kamera masing-masing. Alah, Nampak macam Ya. semester kan. Okey, ready semua. Putri Fakira. Peace semua. Okey, ready semua. Ikra buka kamera Ikra. Okey, ready. 1 2 3. Alright. Okey, cantik. Nanti saya akan send dalam grup Telegram, okey? bye. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, kita jumpa lagi pada hari Khamis ini, okey? Dalam tajuk yang sama juga, okey? Alright. Baik, terima kasih Ustaz, semua. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama.